Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Maka min ni'matin fa minallahi ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Baik, kita baca sama-sama doa lepas maghrib ni, doa yang panjang yang kita amalkan pada setiap hari. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memelihara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman daiman. Harastu nafsi wa ahli wa mali wa ma hadrani aw ghaba anni bil hayyil qayyum alladhi la yamut wa alja'tu dhahri fi hifdhikal hayyil qayyum wa asbahtu wa amsaytu fi jiwarillahi alladhi la yuramu wa la yudamu wa la yustabahu wa fi dhimmatihi wa dhamanihi alladhi la yaghfiru dhamana 'abdi wastamsaktu bil urwatil wuthqa rabbi wa rabbi kulli shay' wa rabbis samawati wal ard la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Tawakkaltu 'ala Allah wa i'tasamtu billah wa fawwadtu amri ila Allah. Ni'mal qadirullah fallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa mulkihi wa midada kalimatihi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمدلillah rabbil alamin. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang menyaksikan melalui Facebook Masjid Batu Gajah, Masjid Tuh Puan Khadijah di Batu Gajah, Ibu Nuria Zaliha, Hamid, Sarah Mat Taha, Hazliza Mukhtar, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rosiah Bird, Nur Hasimah Malik, Liza Sazliza dan semua sahabat-sahabat lah. Hari ini kita bersiaran daripada page masjid. Page masjid ni Salih Jemaat. Jadi kita nak minta semua sahabat-sahabat ya, tolong kita kongsikan. Ada 12 orang yang tengok pada waktu ni. Kalau 12 orang ni pekat-pekat share, jadilah 24 orang tengok kan. 24 orang share lagi, jadi bertambah sikit insya-Allah. Dan Salih Jemaat, program ini dianjurkan oleh pihak Masjid Batu Gajah, Masjid Tuh Puan Khadijah, Batu Puan Besar Khadijah Batu Gajah, dengan bersama dengan belia Masjid Jami' Batu Gajah menganjurkan program bulanan kita membincangkan kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Al-Hayatu Bisunnatin Nabawiyah, hidup dalam sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan kepada semua sahabat-sahabat. Ada soalan, tanya. Kita tak ramai malam ni. Bila kita tak ramai ni, bolehlah nak menjawab soalan sikit kot insya-Allah kan. Salih alaihi wasallam. Jadi Nur Faziah Syariat. Hari ni kita akan bincang tentang adab-adab ketika makan. Adab-adab ketika makan. Jadi apa saja insya-Allah soalan-soalan berkaitan dengan adab-adab ketika makan, insya-Allah bolehlah dipostkan dekat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dekat ruangan komen tu, dan saya cuba untuk membaca insya-Allah, dan cuba untuk komen lah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan buka pada muka surat nampak pula muka surat apa ni? Tak nampak muka surat apa. Buka kitab masing-masing. Buka kitab masing-masing. Buka kitab Hidup dalam Sunnah Nabi SAW. Kita guna kitab tu. Dan kita berada pada bab adab-adab makan. Adab-adab makan. Salih alaihi wasallam. Muka surat apa? Durah, muka surat apa? Di kitab, di buku ni tak nampak kat sini muka surat apa tu. Tak nampak lah. Saya tengok online ni sebenarnya. Tengok secara online. Tak nampak dia punya. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Adab-adab makan. Selepas kita dah baca doa, sebelum tu kita baca doa bismillahirrahmanirrahim awwaluhu wa akhiruhu. Seandainya kita lupa untuk baca bismillahirrahmanirrahim, kemudian berikutnya ada adab makan. Ya, adab yang pertama, bagaimana Nabi SAW ajak. An Umar ibni Abi Salamah annahu dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa indahu ta'amun qala udnu ya bunayya wasammillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma bahawa beliau masuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nur Faizah Syariat, buku Hidup dalam Sunnah Nabi SAW. Hidup dalam Sunnah Nabi SAW. Al-Hayatu Bisunnatin Nabawiyah. Buku yang saya karang tu. Allahumma salli ala Muhammad. Diriwayatkan daripada Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Siapakah Umar bin Abi Salamah ni?
Umar bin Abi Salamah ni ialah anak tiri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak tiri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia anak kepada Ummu Salamah. Muka surat 75. Muka surat 75 ikut. Tak ada buku tu, boleh dapatkan buku tu berhubung dengan anda Nu'man Bashir. Nu'man Bashir dia duk buat distribution buku, dia duk jual, dia duk tolong jual. Siapa yang nak beli buku tu boleh contact Nu'man Bashir, nanti kita pinkan nombor telefon dekat bawah tu, boleh dapatkan buku tu. Buku tu saya yang susun lah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muka surat 75. Terima kasih Lurah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa Umar bin Abu Salamah radhiyallahu anhuma? Umar bin Abu Salamah ialah anak Abu Salamah dan Ummu Salamah. Abu Salamah syahid dalam perang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu Allahumma salli ala Muhammad, Ummu Salamah dikahwini oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah sedihlah sebab tak ada orang di sisi dia yang tengok macam lagi hebat daripada Abu Salamah. Abu Salamah ni orang hebat, orang segak, sanggup susah payah dengan dia waktu peristiwa hijrah Nabi SAW, waktu peristiwa hijrah sebagainya. Lalu tiba-tiba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Abu Salamah syahid dalam perang. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sana ada satu doa, saya nak cari doa tu. Saya pun tak ingat doa tu. Doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Lalu subhanallah, tuan-tuan, Nabi SAW bila dia sedihlah, dia bersedihlah. Sedih bila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila dia sedih bila Abu Salamah meninggal. Lalu Nabi SAW kata dekat dia, jangan sedih. Lalu Nabi SAW ajak dekat dia satu doa yang doa ni dibaca bila ditimpa musibah. Apa doa dia? Doa dia berbunyi macam ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati, salli ala sayyidina Muhammad, wa akhlif li khairan minha. Maksud dia apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesungguhnya kita adalah kepunyaan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sesungguhnya kita adalah kepunyaan Allah dan sesungguhnya kepadanya kita kembali. Kemudian, ya Allah, berikan pahala ke atasku, berilah pahala kepadaku atas musibahku, dan wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah untukku dengan yang lebih baik daripadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Minta apa? Bila timpa musibah, Nabi ajak baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian, ya Allah, kurniakanlah pahala di atas musibah yang aku terima ni, dan gantikanlah yang lebih baik daripadanya. Kata Ummu Salamah, tak ada orang yang lebih baik daripada siapa? Daripada Abu Salamah. Tak ada siapa ada yang boleh ganti Abu Salamah ni. Tak ada orang yang lebih baik lagi daripada Abu Salamah ni. Salih Asyik Muhammad. Tapi Nabi suruh apa? Minta doa digantikan dengan yang lebih baik lagi. Lalu siapakah yang menggantikan Abu Salamah? Siapakah yang menggantikan Abu Salamah? Yang menggantikan Abu Salamah ialah baginda Nabi SAW. Baginda Nabi SAW sendiri yang menggantikan Abu Salamah. Ya Allah, salih selamat. Hebat. Masya Allah, salih selamat. Pengganti yang lebih hebat daripada Abu Salamah yang dia rasa macam tak ada ganti dah. Kan, ada satu kisah lah. Ada satu kisah kan. Ada seorang perempuan ni, dia kematian suami. Lepas tu, bila dia kematian suami tu, dia duduk menangis kat kubur kan. Duduk menangis kat kubur. Kita pasal apalah gitu. Kan, salih alaihi Muhammad, buatlah macam tu lah. Duduk menangis kat kubur. Lepas tu mailah Tok Siap Masjid tu kan. Tok Siap Masjid ni bini mati lama dah. Bila nak pujuk-pujuk lah, nak pergi pujuk. Dia kata, sabarlah adik, sabarlah.
Tak apa, insyaAllah ada yang lebih baik yang akan menggantikan. Kita tak ada orang dah, tak ada orang yang lebih baik yang boleh ganti suami saya ni, tak ada. Tak apa, kalau adik setuju, biarlah saya yang menjadi penggantinya. Biarlah saya yang menggantikan suami itu. Betul kan ni pakcik? Betul kan ni? Betul kata. Tak apa, jangan risau, saya lah yang akan, saya sudi untuk mengganti. Betul kan ni pakcik? Betul lah. Oh, terima kasihlah pakcik sudi gantikan suami saya ni. Tolong pergi panggil tukang penggali kubur tu. Pasal apa? Tolong korek balik kubur ni. Pakcik dah sudi untuk menggantikan suami saya kat dalam ni. Tu cerita je saja. Tuan-tuan salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu Ummu Salamah berkata apa? Berkata, ketika Abu Salamah meninggal, maka aku berdoa dengan doa yang diperintahkan oleh Nabi SAW membaca, yang Nabi SAW ajarkan kepada aku, sehingga Allah memberikan pengganti kepadaku suami yang lebih baik daripada Abu Salamah, iaitu Rasulullah SAW sendiri. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina, siapakah yang meriwayat, siapakah yang nama apa tadi? Umar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Umar bin Abu Salamah. Umar bin Abu Salamah ni ialah anak kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Bila Nabi SAW berkahwin dengan Ummu Salamah, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Umar ni jadi anak tiri kepada Nabi SAW. Lalu kata Umar radhiyallahu, kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Umar bin Abi Salamah, dia kata, satu hari aku masuk menemui Nabi SAW. Di depan Nabi SAW ni ada makanan. Lalu apa Nabi SAW kata kepada kepada Umar? Dia kata, udnu ya bunaya, mai dekat wahai anak kesayanganku. Mai dekat wahai anak kesayanganku. Lalu dia suruh mai dekat dekat dia. Dia kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wasammillah, baca, sebutlah nama Allah. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa kul biyaminika, dan makanlah dengan tangan kanan kamu. Salli ala sayyidina Muhammad wa kul mimma yalika, dan makan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, makanan yang berada di hadapan kamu. Salli ala sayyidina Muhammad, makan makanan yang paling hampir kepada kamu. Tuan-tuan tengok apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengajar adab kepada anak kecil ni. Nabi ajar adab kepada anak kecil ni ketika berada di hadapan makanan. Siapa anak kecil ni? Anak tiri Nabi SAW. Panggil dengan, sebab dalam kita mendidik kanak-kanak ni tuan-tuan, dia ada satu benda yang nama dia tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tunjuk secara praktikal, itu lebih dipahami daripada kita tunjuk kepada secara teori kepada kanak-kanak. Kanak-kanak dia lebih memahami praktikal daripada teori. Maka duduk di depan makanan, sebut nama Allah aja. Mai duduk dekat, salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian sebut nama Allah bila nak makan. Kemudian guna tangan kanan. Nabi SAW ajak. Guna tangan kanan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam apa sahaja perbuatan ketika kita nak makan. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Makan dengan tangan kanan. Minum juga dengan tangan kanan. Nak ambil lauk juga dengan tangan kanan. Nak tambah nasi juga dengan tangan kanan. Orang yang makan dengan tangan kiri, dia makan dengan syaitan. Syaitan akan makan dengan dia. Tuan-tuan, kita makan betul dah tangan kanan, makan tangan kanan. Minum tangan kiri, Ustaz Syamad ni. Ambil ayak tangan kiri. Ni. Nampak kuning-kuning ni. Apa dia ni? Minum vitamin C tadi. Ustaz Syamad banyak setiap hari kena minum vitamin C. Lalu Ustaz Syamad tuan, ambil makan tangan kanan, minum pula tangan kiri. Kita, sekali kotok gelas. Tak kotok apa? Makanan yang melekat di jari-jari kita ialah daripada tangan kita. Salli ala sayyidina Muhammad. Daripada tangan kita. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, peganglah tangan kanan. Tak apa, lagi basuhlah. Dia kata, tak apa, kita support dengan tangan kanan. Makan dengan tangan, minum macam ni, lepas tu support dengan tangan kanan. Kita support dengan tangan kanan, salli ala sayyidina Muhammad. Nama pun support. Support maksud apa? Sampingan, masuk main kemudian. Yang main, yang utama dia tak tangan kiri.
Pegang je lah tangan kiri tuan-tuan. Pegang je lah tangan kanan. Tak apa Bismillah. Pegang tangan minum je dengan tangan kanan. Apa masalah? Tak ada masalah. Ajak kita untuk makan dengan tangan kanan, minum pun dengan tangan kanan. Bukan setakat makan dan minum tangan kanan. Tuan-tuan, ambil lauk kat depan pun pegang dengan tangan kanan. Ambil lauk dengan tangan kanan. Ajak tuan-tuan. Ajak diri kita, ajak anak-anak kita untuk apa saja urusan makan, guna tangan kanan, guna tangan kanan, guna tangan kanan. Nah, salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak kotak Liza Saliza, tak kotak. Makanan kita, makanan duduk dalam tangan kita. Oh, sagi ikut kalau kita ambil dekat tangan, ambil dekat dalam pinggan ambil dalam pinggan kat depan tu sagi, orang rasa kotak. Ya Allah, tuan-tuan, saya nak ajak tuan satu benda. Tuan-tuan nak jaga sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan nak berkat dalam makanan. Kalau rasa tuan-tuan tak mau nak kongsi sagi ikut takut kalau lauk dekat depan tu nak kongsi dengan ramai-ramai orang. Ramai-ramai orang. Tuan-tuan, sagi kalau tuan-tuan pegang tangan kanan sagi kotok sudu yang duduk dekat dalam mangkuk lauk tu. Sagi orang lain pun tak gamak nak pegang. Tuan-tuan ambil satu sudu yang lain yang tuan-tuan letak untuk tuan-tuan sendukkan lauk di depan tuan-tuan tu. Yang kita boleh pegang dengan tangan kanan kita. Sebab tak patut makanan kita ambil dengan tangan kiri. Tak betul. Nah, salih azhamat, tak betul. Nabi SAW suruh guna tangan kanan. Ada seorang tok guru dekat Kedah. Dia tuan-tuan, Allah salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau ada orang ambil lauk dengan tangan kiri, dia tengah makan, tiba-tiba dekat lauk ke depan tu ada orang celup dengan tangan kiri. Ada orang ambil senduk dengan tangan kiri. Tahu dia buat apa? Dia terus senduk tangan tu dengan lauk tu dengan tangan dia terus. Punya nak ajak. Sebab subhanallah tuan-tuan, jaga adab kita dengan makanan, ambil guna tangan kanan. Ni Allahumma salli ala Muhammad. Purple. Purple ni dia panggil the color of intelligence. Kan? Color of intelligence. Betul lah kot. Allahumma salli ala Muhammad. Purple ni di antara saya punya favorite color lah. Favorite color saya. Kalau jenis baju lah. Kalau pakai biru tu saya ada confidence sikit. Confidence level tinggi sikit. Saya suka pakai warna chocolatish, warna coklat sikit, warna earth, warna tanah. Baru saya tahu kata hari ni ada satu warna nude. Baru saya tahu hari ni rupanya ada satu warna NUDE, nude. Subhanallah Saimat. Bukan pink belajar, yang ni warna purple. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Guna ingat saya pesan, kita ajak kita dan anak-anak kita dan keluarga kita, pastikan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita makan guna tangan kanan. Tangan kanan ni. Tak tahu tuan-tuan tengok dia terbalik kan. Ni tangan kanan ni. Saya pakai jam tangan kanan. Pakai jam tangan kanan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Minum air tangan kanan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ajak diri untuk apa-apa urusan-urusan yang bukan urusan kotoran. Tangan kanan. Jangan duk biasa dengan tangan kiri. Boleh nah? Jangan terbiasa dengan tangan kiri. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, yang pertama baca bismillah. Yang kedua guna tangan kanan, yang Nabi SAW ajak pada anak tiri dia. Yang ketiga, makan makanan yang ada di hadapan ataupun yang berdekatan terlebih dahulu. Makan yang berdekatan. Jangan ambil yang jauh. Cerita dia, bila Nabi SAW makan dengan para sahabat, Nabi SAW makan dalam secara berjemaah. Biasa makan dalam keadaan satu bekas ataupun satu talam. Maka biasanya makanan yang duduk dekat atas talam tersebut ialah makanan yang sama. Di sana pun sama, sebab Nabi SAW makan bukan macam kita makan. Nabi SAW makan hanya dalam satu makanan, hanya ada satu lauk saja. Kita paling kurang ada 2 ataupun 3 mata, dia panggil 2 ataupun 3 lauk. Ada satu nasi, ada satu lauk kari, ada satu sayur, ada telur goreng. Kan, ulang balik. Nasi, ada Allahumma salli ala asam pedas, kan. Lepas tu ada sayur, lepas tu ada telur dadar. Telur dadar saya suka, telur dadar yang macam tebal-tebal sikit tu.
macam apa, tak keras sangat, lembut-lembut. Subhanallah. Sedap. Sedap pula dah. Jadi bila kita makan macam tu, salih azhamat, maka boleh jadi yang telur yang kita nak tu duduk belah sana. Boleh jadi asam pedas yang kita nak makan tu duduk sebelah sini, jauh. Itu macam mana? Kan kita suruh makan yang dekat dulu. Baik. Apa yang Nabi SAW sebut ni ialah seandainya ulama-ulama mufassir ni, ulama-ulama, kari gulai sama aja. Kari belah selatan, ke belah utara disebut gulai. Kan? Jadi Allahumma salli alaihi wasallam, tuan-tuan, asam pedas pun tak sama. Kalau makin ke selatan, asam pedas dia makin pekat. Kalau belah utara, asam pedas dia memang cair. Saya je. Makin tengah makin pekat. Masuk Perak dia makin pekat sikit. Masuk Selangor makin pekat. Masuk Negeri Sembilan makin pekat. Betul-betul pekat. Makin pekat. Lagi pekat lagi sedap kan. Itulah lapak pula saya ni. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Asam pedas ikan jenah. Kan. Sedap pula. Teringat pula asam pedas. Jadi saya boleh hirup asam pedas. Jadi apa yang ulama mentafsirkan tentang ambil makanan dekat ni ialah seandainya makanan yang dihidangkan di hadapan kita itu makanan yang sama jenis saja. Sama jenis saja. Maka tak payahlah duk pergi panjang-panjangkan tangan untuk ambil yang jauh. Ambil yang dekat dengan kita dulu. Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Kan? Tapi kalau makanan itu yang duduk di hadapan kita, yang duduk jauh pada kita, itu yang kita kehendaki, yang kita nak, maka bolehlah kita ambil makanan yang jauh tu untuk kita makan. Tapi ambil pun dalam keadaan yang beradab, jaga adab-adab, sebab kita makan secara berjemaah ramai, ambil elok-elok. Tapi kalau orang tua-tua dulu kan, dia suruh kita makan nasi dulu. Dalam orang makan ramai tu, dia suruh kita makan nasi dulu, makan nasi kosong dulu. Sebab nak apa? Utamakan yang di hadapan kita dulu. Tu betul-betul nak pegang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pesanan Nabi SAW tu. Dipaham dah? Okey. Itu hadis yang pertama, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian makan secara berjemaah. Rasulullah SAW biasa makan secara berjemaah dalam satu bekas besar seperti talam. Makan berjemaah menjadi sebab turunnya keberkatan. Al-Walid bin Muslim berkata, Wahsy bin Harb menceritakan kepada saya daripada bapaknya, daripada abangnya, sungguhnya para sahabat Nabi pernah berkata, Ya Rasulullah, inna na'kulu wa la nashba'. Qala fala'allakum taftariquna. Qalu na'am. Qala fashtami'u ala ta'amikum wadhkuru ismallah alaihi yubarak lakum fihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud. Okey. Sahabat jumpa Nabi SAW, dia kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan tapi kami tak berasa kenyang. Nabi SAW bersabda, apakah kamu makan sendiri-sendirian? Sahabat mereka menjawab, ya. Nabi SAW bersabda, makanlah secara berjemaah, makanlah bersama-sama, dan sebutlah nama Allah sebelumnya, maka pastilah makanan tersebut akan diberkati. Sebab tu tuan-tuan, kita ni kena belajar makan berjemaah, makan sama-sama. Makan berjemaah tak semestinya makan dalam satu plate. Makan berjemaah boleh jadi makan dalam pinggan masing-masing, tetapi makannya beramai-ramai. Nak lebih afdal, makanlah dalam satu pinggan. Saya selalu duk pesan dekat rumah kita ni, keluarga kita, tolong ajak hidupkan kembali makan berjemaah macam mak ayah kita duk ajak kita waktu kita kecil-kecil dulu. Saya cakap, bukan setakat makan secara berjemaah tu, makan dalam, belajar ajak dalam makan dalam talam. Makan suami isteri, biar makan dalam satu pinggan je cukup lah. Suami isteri belajar makan dalam satu pinggan, dia akan menautkan kasih sayang. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia akan taut hati. Apa ni dia panggil apa? Kalau kita tak makan berjemaah, tak makan satu pinggan, tuan-tuan, orang yang benci
orang yang ada sakit hati, orang yang tak suka, dia tak akan boleh berkongsi pinggan. Kan? Tengok muka pun tak boleh, apatah lagi nak kongsi pinggan. Maka subhanallah, nak didik hati supaya sentiasa tertaut, maka ajak untuk makan berkongsi pinggan. Belilah pinggan besar sikit ke apa ke. Saya lihat Asyik sungguh. Saya pernah berjumpa dengan seorang, saya pernah cerita dah benda ni, dan saya ingat tentang mungkin sebahagian kita dah dengar lah. Saya jumpa dengan seorang yang seolah lepas ayah mereka meninggal, tuan-tuan, ayah mereka tinggal tanah yang agak luas di tepi pantai, cantik. Maka masing-masing pakat duduk buat hotel. Anak nombor 1 buat hotel, anak nombor 2 buat hotel, mak dia pun buat hotel. Masing-masing di atas tanah, peruntukan tanah masing-masing daripada harta faraid tu. Tapi dia kata, oh lepas apa ni, kalau hotel saya penuh Ustaz, saya tak akan hantar hotel abang saya tu. Hantar tempat lain pun tak apa lagi, daripada hantar kat tempat abang saya. Kalau hotel saya penuh, saya tak hantar kat apa ni, hotel mak saya. Pasal apa saya macam tu? Hati kami tak, kami putus hati Ustaz. Kami tak rasa macam tak rasa macam keluarga. Pasal apa sampai jadi macam tu? Kata, saya ingatlah Ustaz, waktu kecil-kecil dulu, mak kami tak pernah ajak kami makan sekali. Oh, rupanya sampai macam tu, tuan-tuan. Allah Ustaz Syimat. Rosiah kata apa? Masa bercinta Ustaz, makan nasi sepinggan. Straw pun share. Straw pun share. Sampai tarik, hingga pula. Lepas tu, kongsi kat kawan pula. Kawan tarik. Ni cendol ke apa ni? Bukan cendol. Oh, subhanallah. Tuan-tuan, kita ni biar bercinta sampai bila-bila. Kan? Salih Syimat kan? Makan bersuap. Masya Allah. Kan Salih Syimat? Bukan tunggu sakit baru nak suap. Waktu ni. Waktu Allahumma salli Syimat tuan-tuan. Suami isteri biar makan bersuap. Saya pernah jumpa ada seorang pakcik dengan makcik. Tak pernah pun makan pinggan sekali. Makanlah. Jangan makan pinggan sekali. Makan nasi tu sudahlah, jangan makan dengan pinggan-pinggan tu sekali. Tapi makan biar kita kongsi makanan sama-sama. Salih ala Syimat tuan-tuan. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, makan. Dan saya pernah jumpa seorang pakcik dengan makcik balik pada kuliah, duk makan. Oh, pakcik ni dah tua dah, subhanallah. Makan masih bersuap lagi, subhanallah. Tuan-tuan, Allahumma salli Syimat, dia menautkan kasih sayang. Tahu kasih sayang. Tuan-tuan buatlah, tuan praktis buat. Tuan-tuan belajar buat. Tuan-tuan, saya nak minta setiap hari pastikan ada satu waktu dalam satu hari itu yang keluarga kita makan sekali. Makan sama-sama. Biar ada dalam satu hari itu ada satu. Saya tahu masing-masing pun sibuk. Ada yang kerja apa semua, anak-anak pergi sekolah apa semua. Tuan-tuan, tak apa. Tuan-tuan pilih satu waktu yang kita makan sama-sama. Sebab barokah. Nak rumah kita dilimpahkan barokah. Makanan kita dilimpah barokah. Rumah, makanan dapat barokah. Keluarga dapat barokah. Rumah pun dapat barokah. Makan secara berjemaah. Tuan-tuan, dulu mak ayah kita ingat kalau kita nak makan, lagi ayah tak mai, tak boleh makan. Lagi ayah tak mai duduk kat meja tu, lagi tu tak boleh makan. Nak cerita sampai macam tu. Cakap pasal apa? Nak jaga adab waktu makan. Jaga adab sampai macam tu. Tuan-tuan, salli ala Muhammad. Lah ni kita masing-masing makan kono-kono, makan tahun ni, makan tahun ni. Jadi lekutu. Hilang kasih sayang. Dan lepas ni kita praktis dalam keluarga kita makan secara berjemaah. Tu kata praktis hari ni nak suap suami, terkejut suami tu. Apa tiba-tiba hari ni nak ajar, dia kata belajar apa ilmu mana pula ni, dia kata kan. Tapi itulah sebenarnya yang sepatutnya kita buat dalam rumah, praktis dalam rumah tangga kita. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Biar ada barokah, makan secara berjemaah. Namun kata ulama, ini bukanlah larangan bagi seseorang untuk makan bersendirian. Taklah nak makan sendiri pun tak apa, taklah sampai dilarang dalam agama. Yang makan seorang-seorang kata tak boleh, tak. Bukan maksudnya, tetapi berusahalah untuk kita makan secara berjemaah. Tuan-tuan, bajak sekali-sekali ni ambil pinggan besar tu, mesti bagi tips ni. Ambil pinggan besar tu, buh makanan elok-elok, buh apa semua jadi nanti, panggil semua. Panggil suami, isteri ada, anak-anak ada semua. Panggil semua. Semua berhimpun sekali.
tuan-tuan sebelum saya semat. Tuan-tuan, ni sekali sekala bagi mak suap semua. Mak suap semua. Mak suap semua. Mak ambil suap ayah. Lepas tu suap anak ni. Lepas tu suap anak ni. Lepas tu suap anak ni. Lepas tu suap ayah. Lepas tu suap mak. Mak tu kata, mak tak makan tu pun mak kenyang dah. Nak cerita, Allah saya mak tak makan pun tak apa dah, mak kenyang. Allah saya pasal apa? Pasal seronok tu tuan, meriahnya suasana tu. Meriahnya, tuan-tuan try tak saya? Seronok tuan-tuan. Allah saya cuba buat, ambil momen tu, makan secara berjemaah tu. Saya lihat semat. Ibu Nuriyah, saya pun nak minta suap juga ni. Kan, saya semat. Nanti suap saya sekali. Baik, tuan-tuan, Allah salli semat. Jadi, tuan-tuan yang dirahmati sekalian, kita belajar apa? Kita belajar hari ini, belajar untuk kita makan secara berjemaah di rumah kita, insya-Allah. Baik, yang berikut dia. Allahumma salli ala Muhammad. Yang berikutnya, tuntutan untuk mengutip makanan yang terjatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha." Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Apabila satu suapan seseorang daripada kamu jatuh, maka hendaklah kamu mengambilnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Membuang kotoran yang ada padanya. Kemudian sallallahu alaihi wasallam Muhammad, wal yakulha, dan kemudian memakannya. Wala yada'ha lisyaitan, dan jangan membiarkannya untuk syaitan. Wala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqa asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi, janganlah membersihkan tangannya dengan sapu tangan sebelum menjilat jari jemarinya, kerana dia tidak tahu di bahagian makanan manakah keberkatan itu berada. Nabi suruh buat apa? Kalau ada makanan jatuh, kutip, bersih, buang, makan. Kita ajak anak kita jatuh makan, no, dirty. Kan? Nabi kata, kalau jatuh, ambil, angkat, bersihkan, kemudian makan. Tapi bukan dalam semua keadaan. Tengoklah juga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak ambil pun, kalau subhanallah salli alaihi, ambil tu jatuh, dah jatuhnya atas teh ayam, jatuhnya atas kotoran, tak payahlah ambil. Jatuh tu dengan syarat makanan tu masih elok, tak rosak, tak terkena najis, ambil lah, dah bersihkan, dah makan. Tengoklah suasana tempat tu sama. Meja kita ni tadi lap, elok dah, bersih dah, tak ada apa dah. Kemudian salli alaihi wasallam, ambil makan. Bersih-bersihkan, jom makan. Salli alaihi wasallam, Nabi SAW suruh kita buat itu supaya kita tak membazir pada makanan. Nah, salli alaihi wasallam. Dan Nabi SAW dia kata apa? Jangan membiarkannya untuk syaitan. Jangan biarkannya untuk syaitan. Salli alaihi Muhammad. Tadi Kamarul Hizam, orang dulu makan lapis safrah, betul? Lapis safrah ni sunnah Nabi SAW. Nabi memang lapis untuk makan. Kita pun kena belajar buat macam tu. Tak ada dekat meja makan kita nak makan, kita ambil satu kain, kita lapis, kita tak makanan kat situ, kita makan. Kalau jatuh, kita boleh ambil makan. Itu sunnah Nabi SAW, supaya tak berlaku pembaziran. Kan? Kadang-kadang kalau kita pergi makan kat umur, tempat-tempat orang hebat-hebat, tempat makan hebat-hebat, dia lapik kat bawah tu, tak pinggan atas tu. Tu sunnah dia. Sunnah dia. Supaya makanan tak jatuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Supaya makanan jatuh dan kita boleh ambil balik kalau makanan tu jatuh. Lalu Allahumma salli alaihi Muhammad, Nabi kata apa? Jangan membiarkannya untuk syaitan. Tadi saya dalam on the way nak mai tadi, duduk dalam kereta, Rauf buka cerita. Dia Rauf, dia suka tengok cerita hantu. Dia layar sambil duduk buat kereta, tak mengantuk, dia buka cerita hantu ke cerita apa tadi, cerita santau ke apa, dia cerita apa nasi apa lah. Saya mengantuk nak tidur tadi ni. Tu ada makanan jatuh, ditunjuk alam tu kan, ada benda hitam main ambil makanan tu. Mengerikan kan. Tapi Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam, jangan duk biar makanan jatuh, ambil. Pasal jangan duk biar dia untuk syaitan.
Sebab tu bila kita malam-malam kita nak tidur, salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau tidur jangan duk biar makanan terdedah. Nabi suruh ambil satu kayu ke ambil satu apa, tutup. Jangan duk biar makanan terdedah. Sebab nanti dimakan oleh syaitan, dimakan oleh jin. Jaga elok lah, salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita tutup makanan tersebut. Jatuh jangan duk biar sebab syaitan makan. Jangan duk biar kat dia. Kemudian dia kata Nabi SAW sambung lagi, jangan kamu bersihkan tangan kamu, jangan basuh lagi sebelum kamu jilat jari-jari kamu. Jilat jari dulu, kemudian baru makan, kemudian baru basuh tangan. Kerana Nabi SAW kata apa? Kita tidak tahu di manakah bahagian makanan itu yang ada keberkatan padanya. Kita tahu tadi surah Rabbana Allah barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Berkatilah makanan yang engkau kurnia pada, berkati rezeki. Bila minta rezeki, salih azam, bila minta berkat, lepas tu ada benda jatuh. Kita tak tahu yang jatuh tu mungkin berkat ada kat situ. Ada lekat-lekat kat jari kita yang kita pergi basuh, itulah mungkin berkat dekat situ. Kita tak tahu, maka kita habiskan makanan tersebut. Kalau tak basuh pinggan, makanan penuh kat apa pinggan mangkuk, kat pinggan mangkuk dekat sinki tu penuh sangat, macam mana boleh tak tak basuh dulu Ustaz? Yang pertama, basuh pinggan. Tuan-tuan, satu je, jangan duk biar makanan duduk dalam pinggan tu dan terdedah. Tak kisahlah duduk taman-taman kan, Ustaz Ismat, tapi buang dulu. Yang dekat dalam, yang lebih-lebihan tu buang dulu dekat dalam apa ni, bekas sebagainya. Letak ikat bawah sebagainya, tutup. Jangan. Nuraina, kalau makan lebih-lebihan anak, Ustaz makan tak apa. Dan itulah yang menjadi penyebab mak-mak ni semua sihat-sihat. Ni. Bukan Ustaz nak jaga badan macam mana Ustaz? Dia kata anak order roti canai seorang sebiji, makan tak habis. Anak 4 orang, order seorang sebiji. Depa makan separuh. End up saya tukar habiskan. Dah dekat situ saja 2 biji. Kita punya sebiji lagi. Dah 3 biji. Dia kata macam itulah tugas mak nak buat macam mana kan. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan. Jadi antara tips tuan-tuan, bila kita nak makan, jangan ambil terlalu banyak lebih daripada kemampuan kita nak makan. Kita tahu had kita dekat mana. Tambah tak apa tuan-tuan, jangan ambil terlalu banyak sampai menyebabkan nanti kita membazir. Saya cuma ambil pinggan, ambil setakat mana yang kita rasa boleh habis makan. Kalau saya ambil, saya hanya akan ambil quarter. Nasi saya quarter je. Daripada satu pinggan nasi tu bagi 4. Tu bahagian nasi saya ambil. Tapi my time sedap masak, subhanallah, salat selamat tuan-tuan. Saya lagi tambah quarter lagi, saya tambah quarter lagi macam tu lah. Akhirnya end up jadi apa? End up jadi full juga. Kan? Salat selamat. Tuan-tuan, Allah salat selamat tu. Mak jadi bulat-bulat sebab habiskan makanan anak. Itulah nak buat macam mana kan. Jadi tuan-tuan, salat ala sayyidina Muhammad. Sebab apa? Sebab kita tak mau nanti kita hilang barakah tu. Yang bahagian makanan yang ada barakah tu, salat ala sayyidina Muhammad, Allah salat ala sayyidina Muhammad, dia akan termiss out. Itu kita tak mau. Iqbal kata apa? Bijak makan dia nasi, makanan lebih selalu tolak pergi kiri kanan. Orang yang duk ikut semua dapat makan lebih tu. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam satu hadis yang lain Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fa idza saqatat min ahadikumul luqmah falyumit ma kanu biha min adha thumma ya'kulha wala yad'ha lisyaitan. Apabila satu suapan terjatuh daripada seseorang di antara kamu, maka hendaklah dia membuang kotoran yang menempel padanya, lalu makannya serta jangan membiarkannya untuk syaitan. Faham dah? Selesai dah? Baik. Kemudian, berikutnya, doa selepas makan. Apa doa selepas makan? Memuji Allah doa selepas makan. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min ta'amihi qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Tuan-tuan, sambil-sambil kita mengikuti kuliah ni, tuan-tuan tolong like page ni, like page
belia Masjid Batu Gajah ni yang menganjurkan program kita pada malam ni. Dan Allahumma salli simak dalam banyak program-program yang dianjurkan oleh pihak masjid yang tuan-tuan boleh ikuti. Dan saya pun buat masa sekarang ni, saya pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mengadakan kuliah bulanan secara online di masjid ni, membaca kitab ni. Kitab Hidup dalam Sunnah Nabi SAW ni. Jadi tuan-tuan, kita sama-sama like page ni dan kita ikuti program-program yang dilakukan, dan tuan-tuan juga boleh memberikan sumbangan-sumbangan membantu program-program yang dilaksanakan oleh pihak masjid. Baik, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW setelah selesai menikmati makanannya, maka baginda akan membaca Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam At-Tirmizi, tercatat dalam kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Maksud dia apa? Segala puji milik Allah, Tuhan yang memberi kami makan dan minum dan menjadikan kami daripada kalangan orang-orang Islam. Silakan kepada yang nak yang nak pergi birthday party, betul, jaga SOP. Kita ni duduk dalam keadaan yang tak nak elok sangat lah ni. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah jauhkan kita ni daripada musibah ni, daripada penyakit ni. Takut juga kita ni kan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, takut kita. Kemudian memuji Allah selepas daripada makan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata aw yashraba ash-sharbata fayahmadahu 'alayha, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah meredai kepada seorang hamba yang apabila dia makan satu makanan atau minum satu minuman, lalu dia bertahmid memuji Allah ke atas makanan dan minuman yang dimakannya itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dapat apa? Tuan-tuan, dapat redha Allah. Kita dah dapat makanan, kita dapat minuman, Allah bagi rezeki kat kita. Allah yang bagi. Lalu kita kata apa? Alhamdulillah. Bila kita kata Alhamdulillah, Allah redha dekat kita. Apa lagi yang kita perlukan dalam kehidupan kita? Melebihi daripada redha Allah dekat kita. Kita perlukan kepada redha Allah. Sampai nak masuk syurga nanti pun, ya Allah redhalah kepada kami. Ya Allah redhalah kepada kami. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila malaikat maut mai kat seorang tu pun, dia kata apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada keredaan Tuhan kamu. Redha. Penting dalam hidup kita, redha. Nak makan, redha Allah. Nak pergi kerja, redha Allah. Berkeluarga, redha Allah. Ada isteri, redha Allah. Ada suami, redha Allah. Ada anak-anak, redha Allah. Apa saja yang kita buat, semua nak redha Allah. Maka bila kita makan, kita sebut Alhamdulillah, dia akan mengundang redha Allah dekat kita. Ingat, jangan lupa lepas makan baca Alhamdulillah. Dia lepas makan, sedap sungguhlah siapa masak ni. Lupa kata Alhamdulillah. Dan ingatlah, dan Allahumma salli alaihi. Selebihnya kita akan sambung pada pertemuan kita yang akan datang. Kita akan bincang tentang bercakap ketika makan, cara minum Rasulullah SAW, sebagainya. Salli ala sayyidina Muhammad. Ni semua kita akan bincang pada pertemuan kita yang akan datang, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan atas pertemuan kita pada malam-malam ini. Tak apalah. Terima kasih Kamarul Hizat, terima kasih Faizal Zainab, terima kasih Siti Rahmah, terima kasih kepada Umi Kal, Sarimah YB, terima kasih juga kepada siapa lagi? Maryam Omar, Maisarah, Kamarul Hizam, Ibu Noria, terima kasih, Ida Nurshima, Nora Wahab, Nur Anis, Mas Rifah, Nur Jamain, Raja Asia,
Kalsum, Haliza, Durah Afika, Ainul Mardiyah, Sarah Maktaha, Salih Syamat. Tu dalam komen tu ada macam mana nak dapatkan buku ni. Nu'man Bashir kat dalam komen tu boleh tengok. Ila Karmila, Syarimah YB, Wan Fazida, terima kasih. Boy Kak lambat masuk. Ida, lagi siapa? Liza Saliza, Ainul Mardiyah. Okey, lupa saya nak beritahu. Esok saya akan bersiaran di Tanyalah Ustaz TV3. Jadi esok kita semua beradik-beradik Usratuna esok semua akan masuk ke link dan kita akan bombat esok dekat live TV3 Tanyalah Ustaz TV3. InsyaAllah kita akan sharekan link kita ke dalam Allahumma salli Syamat dalam grup Usratuna kita insyaAllah. Dan saya minta supaya kita share, banyak-banyak share, bagi rating naik esok. Dan komen banyak-banyak insyaAllah. Pastikan sebanyak-banyaknya kita share esok. Bantu kita untuk kita sebarkan. Dan esok kita akan bincang tentang mengikuti sunnah baginda Nabi SAW. Tajuk dia macam apa kelebihan kita ikut sunnah Nabi. Pukul 6.30 juga Betul Kalsum Abu Bakar insyaAllah. Pukul 6.30 pagi esok. Dan saya lihat esok kita semua akan ramai-ramai masuk ke Tanyalah Ustaz TV3 insyaAllah. Dan saya lihat mudah-mudahan akan mendapat keberkatan di sisi Allah SWT. Jumpa lagi esok pagi insyaAllah 6.30 pagi di Tanyalah Ustaz TV3. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.